Saya telah diberi tajuk Marginalization of Sabah, dan saya akan bercakap tentang pengabaian negeri Sabah dari segi ekonomi dan specifically dari segi dasar ekonomi Perdana Menteri kita Najib Tun Razak. Apabila saya balik dari Amerika Syarikat pada bulan April, saya saya ada harapan yang boleh dikatakan bukan sedikit tetapi bukan banyak juga, kerana saya telah boleh dikatakan disappointed dengan apa yang Pak La telah buat atau tidak buat apabila dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila Perdana Menteri Najib Tun Razak ini memberikan satu model ekonomi baru ataupun new economic model, di mana ada dua teras yang cukup mengagumkan diperkenalkan, saya berasa mungkin negara kita ada sedikit harapan, dan juga mungkin negeri Sabah ada sedikit harapan juga. Kerana dua teras ini, dua matlamat yang dasar, yang model ekonomi baru nak mencapai adalah baik. Pertama sekali ialah matlamat untuk menjadikan ekonomi kita lebih market friendly, untuk mementingkan pasaran. Kerana pada situasi sekarang ini keadaan ekonomi kita bukan market friendly, kerana mungkin boleh dikatakan adalah crony friendly. Apa yang kita tahu ialah kontrak telah diberikan bukan kerana syarikat ataupun individu ini boleh dikatakan prestasi baik, tetapi syarikat atau individu ini kenalkan seorang ataupun dua orang pemimpin di kerajaan. Jadi itulah adalah satu matlamat yang baik untuk menjadikan ekonomi kita lebih market friendly. Matlamat yang kedua dari segi ekonomi ialah untuk memberikan kepentingan ataupun fokus kepada rakyat 40% rakyat yang termiskin di Malaysia, focusing on the bottom 40%. Itu juga adalah satu matlamat yang baik. 所以我看到这两个目的是觉得是非常好的。所以我从外国回来的时候，刚刚毕了业，拿到我的博士的时候，我觉得这个首相不一定可以有一点希望。不过我也是觉得不可以太多希望，因为以前那个首相罢了已经弄到我本身很希望、很失望，因为他很多东西讲要做要干，讲要做讲要干，后来不敢做不敢干。Jadi tentang model ekonomi baru ini, saya ada sedikit harapan yang Najib boleh menunaikan dua matlamat ini. Tetapi apabila dia mengumumkan dua matlamat ini, kita boleh tengok dia diserang. Dia diserang oleh sesiapa? Dia diserang oleh Perkasa. Dan apabila diserang oleh Perkasa, di mana Perkasa kata dia apabila dia mengumumkan modal ekonomi baru ini, dia akan mengabaikan hak-hak atau dasar orang Melayu, Najib U-turn. Ini bukanlah pertama kali dia membuat satu U-turn. Mungkin saudara Tony Paul boleh berbincang nanti tentang apabila Najib membuat satu U-turn, apabila orang ramai diberitahu bahawa escort ini telah diberikan satu lesen judi. Lepas tu Najib menafikan bahawa lesen ini telah dikeluarkan. Apa yang saya berasa sungguh sedih apabila Najib membuat U-turn ini, kerana apa yang negara kita amat memerlukan ialah satu dasar yang baru, di mana bottom 40% memang dipentingkan, memang diberi fokus. Kalau kita benar-benar mementingkan warga negara Malaysia yang termiskin 40% ini, memang warga negara di negeri Sabah ini akan diberikan manfaat yang besar. Definitely the people in Sabah will be given the opportunities and the focus if we look at the bottom 40% according to the new economic model. But unfortunately, Najib made a big U-turn on that.
After the new economic model, again sticking to economics, what has Najib left us with or has proposed from an economic perspective dari segi dasar ekonomi, 从政治的方面, what we are left with is a lot of alphabets. ETP, GTP, NKRA, NKEA. I will just briefly speak on the ETP and the GTP and how this affects Sabah as well as the Malaysian public at large. When we talk about the ETP, apakah Matlamat Economic Transformation Program ini? Matlamat Economic Transformation Program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan orang Malaysia dari apa yang kita ada sekarang kepada 15,000 US dollar, lebih kurang 50,000 ringgit satu tahun. Mungkin ini akan bermakna bahawa seorang akan mendapatkan pendapatan lebih kurang 4,000 sebulan. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat di Sabah dan juga di Semenanjung, orang yang mendapatkan pendapatan seperti itu bukan banyak. Saya anggap mungkin 5%, mungkin 10%. Kalau kita pergi ke KL mungkin lebih. Jadi what is my problem with the ETP from this perspective? Semua orang mahu mendapatkan lebih pendapat, itu bukan masalah. Tetapi apa yang ETP berbincang tentang 15,000 per kapita ini ataupun tidak berbincang ialah siapa yang akan mendapatkan 15,000 ini. Saya memberi satu contoh yang mungkin kita semua boleh faham. Kalau ada dua orang di bilik, satu orang mendapatkan pendapatan sebanyak 100,000 ringgit satu tahun, orang yang lain itu mendapatkan 10 ringgit. Kalau campur, purata yang mereka akan dapat ialah 50,000. Betul tak? Matlamat ETP telah dicapai. Kalau ada 10 orang di satu bilik, satu orang pendapatan dia mungkin lebih kurang 500,000, tetapi 9 orang yang lain itu mereka pendapat mungkin 100 ringgit. Purata pendapat mereka juga adalah lebih kurang 50,000. Jadi matlamat ETP telah dicapai juga. Apa masalah ini? The problem with the ETP is that it does not take into account income distribution. Kalau satu orang mendapatkan pendapat yang tinggi tetapi orang lain diabaikan, itu adalah okey dari segi ETP jikalau purata pendapat yang semua orang dapat itu adalah 50,000 ringgit. That is basically the thrust of the ETP. Kenapa dari segi ini rakyat negeri Sabah akan diabaikan? Kalau kita tengok entry point projects yang didapati di ETP ini, di manakah lokasi entry point project ini? Siapa boleh beritahu saya? Adakah mereka entry point project ini boleh dicari di Sabah? Tak boleh. Kalau kita nak tahu apakah entry point project ini, kita mesti pergi ke KL, di mana salah satu entry point ialah di KL Central. Mereka akan mendirikan satu hotel sebanyak 1.2 bilion, dan hotel ini adalah 6-star hotel 6 bintang. Ini adalah hotel yang akan didirikan ke KL. Siapa yang akan mendapatkan manfaat daripada projek seperti ini? Tentu bukan rakyat Sabah. Jadi kalau kita tengok semua projek yang disenaraikan di bawah ETP ini, kebanyakan projek ini bukan di negeri Sabah dan boleh dikatakan bukan di luar Klang Valley. Jadi apabila Perdana Menteri mengumumkan bahawa ada satu projek gergasi, projek yang terbesar sekali di sejarah Malaysia, iaitu projek MRT yang akan kerajaan akan membelanjakan sebanyak 40 bilion. Siapakah yang akan mendapat manfaat daripada projek seperti ini? Saya, kerana saya tinggal di Klang Valley, bukan rakyat Sabah. Dan ini adalah satu masalah yang besar tentang ETP.
Itu adalah satu legacy yang sungguh penting dari segi economic program yang Najib Tun Razak telah bermulakan. Itu adalah dari segi ETP saja. Saya akan juga berbincang sedikit sama tentang GTP, Government Transformation Project ini. Ini adalah berdasarkan kepada apa kerajaan ingin buat untuk membolehkan kita mendapatkan satu kerajaan yang lebih efisien dari beberapa segi, dari segi korupsi, dari segi public transportation, dari segi pelajaran. Dan apabila kita dengar tentang GTP ini, apa yang Idris Jala, menteri yang diberi kuasa untuk menjalankan pemandu yang akan menjalankan projek ETP dan juga GTP, apa yang Idris Jala sentiasa berulang ialah tentang better public transportation, di mana dia telah beli 2 lagi boleh dikatakan carriage di LRT station di Kuala Lumpur, dan ini bermakna lebih orang di KL ride the LRT. Adakah itu memberi manfaat apa-apa kepada warga negeri di Sabah? Tidak juga. Dan pada pandangan saya, satu poin yang sungguh penting untuk anak-anak kita semua ialah tentang segi pelajaran, dan ini adalah salah satu benda di mana Idris Jala di bawah GTP ini mesti improve, mesti memperbaiki. Dan kita tahu dari segi pelajaran dan juga pendidikan, negeri Sabah ini boleh dikatakan tidak diberi cukup resources dan juga dana daripada kerajaan pusat. Kerana apabila saya kenal Tony Puak, kita menulis satu blog tentang pendidikan di Malaysia yang dipanggil educationmalaysia.blogspot.com, dan salah satu entry yang kita tulis dalam blog itu, yang di mana kita boleh cari sekolah. Kalau kita jalan 1 jam keluar dari Kota Kinabalu, kita boleh cari sekolah di mana pass rate untuk PMR ialah 0%. 100% failure rate for PMR. If you just go 1 hour, 1个钟头离开 Kota Kinabalu, 你可以找到这样子的学校。Jadi ini adalah satu masalah yang besar dari segi pendidikan dan juga pelajaran di negeri Sabah. Dan apakah yang Idris Jala telah bincang tentang dari segi pelajaran atau pendidikan di bawah GTP ini? Bukan banyak. Dan ini bermakna rakyat di Sabah dari segi pelajaran dan juga pendidikan ini terus diabaikan dari segi resources. Saya boleh memberi satu bandingan yang sungguh boleh dikatakan stark, boleh dikatakan menjolok mata, di mana negeri kerajaan pusat telah memberikan alokasi yang amat besar kepada satu organisasi, kepada satu inisiatif untuk memeliharakan the best and the brightest dari segi kindergarten. Program inisiatif ini telah diberikan alokasi sebanyak 200 juta. Sesiapa di sini tahu apakah inisiatif ini? Nama inisiatif ini ialah Permata. Sesiapa di negeri Sabah telah mendengar tentang Permata, inisiatif Permata? Bukan banyak kan? Kerana orang yang akan mendapatkan manfaat daripada inisiatif ini adalah boleh dikatakan sangat kurang, dan juga akan mostly based in the middle class areas in Peninsula Malaysia. Dan penganjur program ini adalah Rosmah Tun Razak. Jadi dia diberikan alokasi sebanyak RM200 juta, tetapi sekolah 1 jam daripada Kota Kinabalu ini terus diabaikan. Jadi dari segi dasar ekonomi ETP dan GTP,
saya boleh dikatakan memang putus asa dengan apa yang Najib Tun Razak mahu mencapai. Apakah solusi, apakah yang boleh kita buat untuk overturn this kind of result? I will just give you two solutions. The first solution is decentralization ataupun decentralize untuk memberi lebih kuasa kepada kerajaan negeri. Yang kita boleh tengok di mana negeri Selangor, di mana YB Teo telah mengucapkan tadi, telah memberikan banyak program yang bawa banyak manfaat kepada penduduk di Selangor dan juga kerajaan di Pulau Pinang. Kalau kerajaan negeri di Sabah ini boleh diberikan lebih kuasa untuk mungkin mendapatkan hasil atau dana untuk sendiri, mereka boleh dikatakan boleh mendapatkan lebih kuasa dan autonomi untuk mencipta dan juga mereka dasar yang lebih baik untuk warga negara Sabah. Tetapi itu tidak cukup. Decentralization is not enough because you need something else, which is decentralization with responsibility. Desentralisasi dengan tanggungjawab. Kerana kalau decentralization ini diwujudkan tetapi negeri ini masih dalam pegangan Barisan Nasional, kita akan tengok praktis-praktis yang lama telah wujud tidak akan berubah. Kamu akan kuasa akan diberikan kepada orang yang akan menggunakan kuasa ini dengan cara yang tidak bertanggungjawab. So I leave you these two thoughts, which is from an economic perspective, whatever that Najib Tun Razak has come up with, our PM, that you see in KL, that is being designed by expensive consultants and pemandu, is not going to bring much benefit to the poor in Malaysia, and definitely not much benefit to the voters and also the people living in Sabah. And I just want to give you two hopes, which is decentralization and a better government. And that will only happen if Pakatan Rakyat comes into power at the federal level as well as the state level. Thank you very much.